أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada hari ini yang mulia ini, selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian dengan tajuk yaitu ciri-ciri mukmin yang berjaya. Bagaimanakah kita hendak membentuk mukmin yang berjaya ini? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang Allah SWT kasih sekalian, untuk menjadi mukmin yang berjaya, Allah telah memberikan satu garis panduan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, sebenarnya surah Al-Mu'minun ini tuan-tuan dan puan ada sebenarnya mempunyai 35 ayat. Dan ayat kefahaman yang kita kena ketahui juga di sini. Kita kena tahulah. Sebagai seorang mukmin kan, kita hendak menjadi mukmin yang berjaya nih. Jadi dalam ayat yang 1 hingga ke-11. Dan tadi itu sebenarnya ayat yang saya bacakan tadi itu adalah ayat-ayat yang bagaimana mukmin itu berjaya. Dan insya-Allah kata Allah SWT, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman itu, yaitu siapakah mereka itu? Mereka yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhi daripada perkara yang sia-sia dan orang yang juga melakukan zakat ekonomi Dan orang yang siapakah mereka itu juga? Allah SWT, orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan hamba-hamba mereka. Mereka itu tidak tercela. Sesiapa yang mengingati selain daripada itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Mereka yang menjaga amanah dan janji dan tetap memelihara salatnya, mereka akan mewarisi syurga Firdaus selama-lamanya. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, gambaran ayat yang saya bacakan tadi itu adalah ayat ini memberikan panduan kepada kita supaya tuan-tuan dan puan menjadi manusia, kepada manusia ciri-ciri mukmin yang berjaya di dunia dan di akhirat. Nak berjaya di dunia dan di akhirat, karena dengarlah yang ayat tadi itu janji Allah Subhanahu wa taala. Rakan-rakan, tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, maka kita sebenarnya tidak terlambat lagi dalam perkara ini. Untuk menjadi mukmin yang berjaya, kita tidak pernah terlambat. Malah kita ada mempunyai peluang untuk menjadi orang-orang yang sentiasa berjaya. Jangan tuan-tuan dan puan merasakan bahwa Allah, Ustaz, saya dah terlambatlah untuk menjadi seorang mukmin yang berjaya. Tidak. Kita tidak pernah terlambat dan memang tidak akan terlambat pun. Masya Allah. Adakah yang terlambat? Masakan diri terlambat. Jangan merasa terlambat Kerana di dunia ini tuan-tuan, dunia ini Allah ciptakan untuk kita penuh dengan cabaran, mihnah, cabaran, dugaan, macam-macam lagi lah. Jadi tuan-tuan, itulah yang akan mendewasakan kita. Para Nabi Allah SWT telah memberikan mereka ini bermacam-macam dugaan. Maknanya dunia ini adalah tempat kita diduga. Untuk berjaya tuan-tuan, untuk menjadi mukmin yang berjaya, kita hendaklah berada di dalam syurga Allah SWT. Dan itulah tadi mukmin yang berjaya melunaskan tanggungjawabnya dengan penciptanya, itu dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia yang baik. Hubungan Allah dan hubungan dengan manusia itu kena baik untuk berjaya di dunia dan akhirat. Mana kita berpeluang. Kita akan melihat beberapa jenis-jenis manusia yang memang suka dan suka. Suka dan suka atau terlalu. Ada pula yang suka. Orang manusia ini suka dengan
suka membuat kejahatan kan. Dia tidak tahu apakah tanggungjawab dia sebenarnya dia berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ada jenis manusia begini. Dan dia juga tidak menjaga hubungannya dengan manusia, suka buat jahat kepada manusia, suka buat jahat kepada makhluk-makhluk lain, suka saja, kesukaan dia. Adakah mereka ini mukmin? Nah, kita melihat di sini tentang mukmin ya, yaitu ciri-ciri mukmin yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah beberapa perkara. Ingat ya. Pertamanya adalah beriman. Hendaklah syarat pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman. Man amana billahi wa rasulih. Man amana. Amanah inilah kita ada keyakinan. Aku yakin Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri dia. Kalau dia tidak yakin bahwa Tuhan itu bukan Tuhan, bukan Allah, Tuhan itu, Allah itu bukan Tuhan dia, kayak adalah kan. Tapi yang berada anda seperti ini, anda jangan merasa terlambat pula. Nah, tidak, anda sebenarnya masih lagi boleh selagi mana nyawa itu tidak sampai di kerongkongan. Nah, kan boleh. Mohonlah pada Allah, ya Allah, tetapkanlah kami iman. Kalau dalam Islam kan, Allahumma ya Allah, Allahumma ahina bil iman. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, menunaikan solat dan khusyuk. Hendaklah dia ini solat dan khusyuk. Kata Allah Subhanahu wa taala akan sampai pada zaman akhir zaman ini ada manusia yang solat tapi tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, tidak khusyuklah. Ingat dunia, dunia dia ingat. Terumpan, Masya Allah. Ada juga jenis begini ya. Ada anak kita lah tuh yang anda semua ini lah nih. Dalam solat zuhur, itu perempuan. Tapi ini sebenarnya adalah dugaan kita di dunia ini. Maka anda sebenarnya belum terlambat. Anda lah orang-orang yang tidak terlambat ini. Yang terlambat itu yang sudah berada di dalam kubur sudah tuh. Allah Akbar. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah selama-lamanya insyaAllah. Yang ketiga, ciri-ciri orang berjaya adalah menjauhi diri daripada perkara-perkara yang tidak baik. Keji, al-fahishah. Kita berusaha untuk jauh. Berdoa Allah SWT kita dijauhi daripada perkara-perkara yang fahishah. Yang ketiga adalah orang ini mengeluarkan zakat, bayar zakat lah. Zakat anda kaya, zakat pendapatan, zakat harta, zakat apa lagi? Zakat macam-macam lah. Galian, zakat emas, zakat fitrah. Keluarkan sahaja. Jangan risau. Anda ialah orang-orang yang hebat. Anda yang tengah tinggal sini. Masya Allah. Dan anda tidak terlambat lagi. Keluarkan zakat. Keluarkan sahaja, bayar zakat. Bayar kepada mana? Pusat zakat lah. Dah nama pun pusat zakat. Bayar kepada zakat. Guna apa? Guna duit lah. Jadi kalau kita punya gaji 1 tahun ini 1.000, maka darab 25%, maka 2.500 itulah kita punya zakat. Zakat lah. Bayar di zakat. Allah, sedekah. Ekonomi kan. Jangan kita pula bertanya tentang zakat ini. Nanti dia ni letak gini, nanti dia akan belanjakan begini. Jangan risau, bayar je. Pandailah jurang pakar. Dalam zakat ini ramai yang pakar. Jangan risau, bagi je. Itu arahan Allah SWT. Tugas kita bagi. Tak payah mempersoal di manakah itu zakat. Berlaku banjir, berlaku dan sebagainya. Mana itu zakat? Tak payahlah kita bagi tahu. Taulah jurang macam mana cara itu. Itu tugas jurang kan. Jurang pun terlalu takut juga. Jurang tidak akan menyeleweng dia tuh. Dan kajian tidak pernah ada yang menyeleweng. Masya Allah, yakin saja. Kita yakin. Yang kita bagi ini pun berapa saja kan, bukannya banyak pun. Masya Allah. Itu punya duit yang untuk mensucikan. Cara mensucikan harta kita ialah bukan zakat, bersedekah, tolong orang dan sebagainya. Kalau kita merasa bahwa kita hendak menolong, bagi sedekah. Zakat wajib tuan. Sedekah ini sunat, bagi. Tapi yang mempersoalkan orang yang kerja zakat, orang pun kerja dengan hebat itu. Masya Allah. Yang ketiga, yang seterusnya adalah menjaga kehormatan diri, jaga kehormatan perempuan. Jangan minum arak, kata Allah. Ada yang minum arak itu kan, nanti terbongkar semua dia punya kehormatan diri macam-macam. Allah. Nauzubillah. Kemudian menjaga amanah dan janji. Amanah perempuan, Allah SWT memberikan kita ini amanah. Amanah, Anda sebagai seorang ketua negara, seorang timbalan ketua negara, Anda sebagai seorang raja, Anda sebagai seorang ibu, bapa, dan sebagainya. Itulah ada amanah dan ada janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah janji kita dengan orang, Allah dan juga kepada orang. Pelihara, maknanya kita pelihara, jaga itu. Maksudnya jaga ini
kita kalau amanah ini kita laksanakan amanah yang ada. Kalau Allah SWT arahkan kita punya solat, solatlah. Masya Allah kan. Kita berjanji kepada Allah SWT agar menjadi orang yang taat kepada Allah SWT, maka peganglah janji itu, insya Allah kan. Dan seterusnya lah memelihara solat. Solat itu mesti kena jaga. Jangan tak solat. Kan kadang-kadang kita ni lambat kerana perkara dunia apa berlipatlah. Kemudian tuan-tuan adalah panduan khusyuk dalam solat. Ialah yang solat tuan-tuan. Kadang-kadang kita ini tidak dapat khusyuk dalam solat ini. Jadi khusyuk adalah merendahkan diri dengan perasaan takut di samping tenang anggota badan. Tuan-tuan, cara untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala ada tiga cara. Pertama, tawadhu. Tawadhu pula. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru'u wa khufyah, takut kan. Yang keempat adalah hubbun, cinta kepada Allah. Rasulullah suka untuk cinta, saya cinta kepada Allah. 3 kaedah untuk khusyuk, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. 3 inilah, Jadi tuan-tuan, antara cara-cara untuk solat khusyuk dalam solat inilah kita sebagai manusia kita faham, memahami maksud setiap ayat dan lafaz yang dibaca. Kedua, memastikan suasana tempat solat itu tenang. Jangan ada bising-bising lah. Tapi apabila kalau lah ada tempat yang tenang, tapi kalau macam di masjid tenang lah, kan? Yang ketiga lah sempurna rukun dan syarat solat. Rukun solat ada, syarat solat sah pun ada. Kena pahami semua. Menumpukan pandangan di tempat sujud, tumpu saja kan. So tumpu je, tumpu. Tengok betul-betul tempat sujud tu, masya-Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim, Kemudian solat di awal waktu, kan? Subuh awal, ya Allah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, kan? Kita disuruhlah awal lah supaya dia khusyuk. Ini mau dekat, habis sudah kan. Yang seterusnya adalah tempat solat, yang tempat kita solat itu kita kenalah bersihkan dan tenang. Kemudian zakat pula. Zakat ini tuan-tuan adalah mengeluarkan harta yang tidak ada harta lebih kan, yang suci, harta yang suci lah. Macam gaji kan, gaji ini suci kan, kita keluarkanlah. Zakat merupakan salah satu ibadah wajib kata setiap muslimin, setiap muslim lah. Muslim wajib, asal Islam je wajib zakat. Zakat tuan-tuan, kalau kita tahu tentang zakat, zakatnya ada 2. Fardu, zakat fardu, zakat fardin atau fitrah, dan juga zakat yang harta ini. Ada 2 aja. Bayar saja. Apakah sebenarnya peranan zakat ini? Apakah sebenarnya peranan zakat ini? Kenapa kita kena bayar zakat ini? Jangan mempersoalkan. Bila kita sudah bayar zakat, jangan lagi persoalkan orang yang menjalankan proses-proses ekonomi ini. Apa ya, kita biarkan aja. Sebab tahulah jurang buat kerja dia. Itulah nasihat saya. Tahulah jurang. Bukan kita mau ajar, tapi tahulah jurang. Jurang itu lagi hebat daripada kita. Kita cuma bagi saja. kita pun bagi berapa ringgit sih sangat kan. Kalau gaji kita 20.000, tiap ya zakat. Mana cukup kan? Kalau 100.000, mungkin bolehlah 2.500 kita bagi. 2.500 tuan-tuan dibahagi dengan 8. Berapa sen sangat yang kita belanja itu? Apa ya? Jurang lebih pandai daripada kita. Masya Allah, sebagai wajib Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau. Paham? Tak paham? Pahamlah apa? Kena faham. Biarlah pusat yang pekerja-pekerja sana yang bekerja untuk itu. Tahulah jurang itu. Macam mana nak kembangkan ekonomi umat Islam. Kemudian peranan zakat dalam sebuah negara. Zakat dalam sebuah negara itu perempuan membantu golongan yang memerlukan seperti fakir miskin. Fakir dan miskin ada 2 asnaf. Kita ada 8 asnaf berada di dalam untuk yang terima ini. 2, kalau 8 juta pungutan setahun, 1 juta untuk fakir, 1 juta miskin. Yang 6 ini kena ada juga. Dia disuruh dalam Quran. Kita bukan pakar, pandai-pandailah. Lagi pandai jurang itu membahagikannya. Yang kedua, menyediakan latihan dan kursus mengikut keperluan kepada penerima zakat. Penerima zakat tuan-tuan ada kursus. Orang yang fi sabilillah pun dia perlukan 1 juta yang tadi itu. Fisabilillah. Fisabilillah. Riqab misalnya pun sama. Kita menolong orang-orang yang tengah susah. Tengah susah ini bukan fakir miskin.
yang susah, yang tidak mendapat melunaskan hutangnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Macam-macam. Kemudian memberikan bantuan beasiswa ke pelajar-pelajar yang memerlukan. Belum yang belajar, fisabilillah pun kena perlu. Masya Allah. Jadi yang ketiga adalah menjaga kehormatan diri. Cara menjaga kehormatan diri tuan-tuan dalam Islam telah ajar kita menutup aurat dengan sempurna. Kedua, menghindari pergaulan bebas dan berzina. Ketiga, menyalurkan nafsu syahwat melalui perkahwinan, kawin dalam Islam suruh. Untuk zuriat dan sebagainya. Ini kerana Allah SWT menjauhi perkara-perkara keji seperti riba. Riba ini keji tuan-tuan. Riba ini ialah bunga. Kita simpan di bank konvensional 100,000 dapat bunga. Bunga tuan-tuan ini bukan hasil daripada perniagaan, tapi bunga itu duit. Ada untung, tidak untung tetap kena bayar 10% misalnya. Itu bunga menyusahkan pemodal. Kalau tidak untung dalam Islam, asal dia dapat duit, dia niagakan. Kalau dapat untung RM20, RM20. Nah, itulah dia bagikan. Itu Islam benarkan, perniagaan berbahagia. Jadi tuan-tuan dan puan, rasuah, ar-rasyuah. Ar-rasyuah al-mutasyrik lahuma finnar. Orang yang merasuah ini tuan-tuan dan puan, merasuah, menerima rasuah pun kedua-duanya kan masuk neraka Allah SWT. Nah, yang merasuah, nak kaya sangat di dunia ini. Untuk apa nak kaya dengan dunia ini? Tak payahlah kaya di dunia dengan rasuah, menyusahkan orang. Negara hancur. Dan juga penyelewengan. Menyeleweng tuan-tuan adalah salah satu perkara yang tidak baik. Yang keenam adalah menjaga, memelihara amanah dan menepati janji. Menepati janji dan memelihara amanah adalah wajib bagi setiap Muslim. Ini adalah akhlak mulia ini. Amanah dan menepati janji. Orang yang mengingkari janji dan tidak amanah termasuk dalam golongan-golongan yang munafik. Munafik tuan-tuan, tempat dia berada di dasar api neraka Allah SWT. Seperti rasuah tadi. Nauzubillah lah. Selanjutnya menjaga waktu salat. Sebagai seorang mukmin kita kena jaga waktu salat. Kepentingan kenapa kita harus menjaga waktu salat ini? Pertama, menjauhi maksiat dan perkara mungkar. Kedua, mendisiplinkan diri dalam menjalankan tugas seharian. Dalam salat ini dijaga semua. Bolehkah makan semasa salat? Bolehkah mencuri semasa salat? Bolehkah apa lagi? Tidak bolehkan semua. Sebab kenapa? Itulah diharamkan melakukan perkara ini masa salat. Masya Allah. Itulah kita kenal disiplin masa salat ini. Kemudian mendirikan tiang agama dalam diri. Masya Allah. Kemudian pengajaran ayat yang kita dapat di sini adalah umat Islam hendaklah menunaikan ibadah salat dengan khusyuk supaya cemerlang di dunia akhirat. Ingat Allah, kita buat ini kerana Allah SWT. Ibadah. Anda belum terlambat untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua, kita wajib menjaga kehormatan diri agar dihormati masyarakat. Jaga diri Anda agar dihormati. Allah suka, malaikat suka, semua suka. Jangan melakukan kesalahan kemudaratan kepada orang lain. Yang seharusnya adalah setiap orang beriman wajib menunaikan amanah dan janji agar selamat di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Jadi saya itu saja perkongsian tentang ciri-ciri menjadi mukmin yang berjaya di muka bumi Allah SWT. InsyaAllah. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin muslimat wa minal rahmin. Jangan lupa subscribe kerana terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.